Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, hari ini ya kita mengenali tentang format pentaksiran sijil pelajaran Malaysia SPM mulai tahun 2021, iaitu KSSM pertama. Kamu adalah tahun pertama, tahun 2022. So, pendidikan seni visual kita mempunyai kod 2611 KSSM. Apa yang kamu perlu jawab, bagaimanakah soalan-soalannya, cara-caranya, tata caranya dan sebagainya tentang SPM pendidikan seni visual mulai tahun 2021 ya. So, apa yang penting dalam ini ya, yang ini kamu tak perlu baca lah apalah. Okey. Yang kamu perlu tahu ialah ini ya. Okey, format dia yang. Okey. Kita dalam pendidikan seni visual SPM, kamu mempelajari subjek PSV semasa tingkatan 4 dan 5, maka format pentaksirannya ada 3 kertas utama. Pendidikan seni visual kertas 1 objektif aneka pilihan, dia ada 40 soalan. Nanti kita tengok 40 soalan. Dengan kod dia 2611 objektif ABC. Okey, boleh pilih, jangan tembak, baca dan jawab dengan betul sekurang-kurangnya 40 yang betul. Boleh 40. Okey. Kertas 2 pendidikan seni visual kertas 2 amali seni halus lukisan dan catatan, iaitu kita ada 3 jam semasa peperiksaan. Tadi kertas 1 peperiksaan, di hari peperiksaan, kertas 2 juga di hari peperiksaan. Melukis, menggambar, okey. Kita melukis, menggambar, mewarna dan sebagainya, 2611. Dan kertas 3 ialah pendidikan seni visual kertas 3 kerja kursus penghasilan karya kajian rekaan seni visual. Okey, kerja kursus. Okey, 2611 palang 3. Okey, kerja kursus ni kita akan buat kalau ikut jadual yang sepatutnya dia bermula pada bulan Februari sehingga Julai. Jadi Ogos tu kita hantar markah. Tapi oleh kerana pandemik ini, dia dianjak daripada bulan Jun, dari bulan 6 sehingga bulan dekat-dekat dengan periksaan lah. Pada tahun ini kita hantar dia markah pada bulan Februari, ujung Februari. Okey, mungkin ada excuse di sana. Okey, so jadi tiga kertas ini kamu kena jawab. Gagal hadir kertas 1 dianggap tidak mengambil kertas ini. Okey, bukan gagal, maksudnya kamu bukan gagal tapi tidak mengambil kertas ini. Okey, kalau kertas 2 kamu tidak hadir, tidak buat pun dianggap tidak mengambil kertas ini. Okey, jadi ketiga-tiganya mesti diambil, dijawab, barulah kamu akan melayakkan untuk kamu dapat markah ya. Okey, kertas 3 jika kamu tidak hantar, kamu ada masa lebih kurang 6 bulan untuk melaksanakan kertas seni visual kertas 3. Kalau sekiranya kamu tidak hantar, maka kertas 1 dan kertas 2 kamu tidak perlu hadir sebab kamu dianggap tidak menghantar atau tidak mengambil kertas subjek ini ya. Okey. So, kita tengok pemberatan soalan. Okey, yang ini yang utama ya. Harap kamu boleh nampak lah. Jangan tengok muka saya saja, muka saya sebelah sana. Jadi kita tengok ni. Okey, kertas 1 pada garisan yang pertama ini. Okey, garisan pertama ini 1. Kertas 2 ke bawah ini. Mungkin terlalu. Kertas 1 ke bawah. Tengok atas, kertas 2 dan kertas 3. Okey. Jenis instrumennya ujian bertulis. Kertas 1, kertas 2 ujian melukis, menggambar, kertas 3 kerja kursus. Pentaksiran pusat, dia ada pentaksir kawasan, pentaksir negeri, pentaksir kebangsaan ya. Akan melihat kamu punya karya. Dia ada terdiri daripada 2. Okey, kertas 3 terdiri daripada 2 perkara, iaitu pertama folio dia, file, dan yang kedua ialah hasil karya mewujud. Okey.
Kemudian jenis item ialah objektif aneka pilihan ABC tadi, yang kertas 2, kertas 1 objektif aneka pilihan, kertas 2 amali. Amali itu kita melukislah, menggambar ya, apa susah kan. Tugasan dan karya penghasilan, kertas 3 tugasan dan penghasilan karya, seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, contohnya contoh kertas 3 nanti saya akan tunjuk di kelas. Di sini saya tidak mau tunjuk. Okey. So, untuk kamu memahami, kemudian bilangan soalan dia kertas 1. Okey, kita pergi kertas 1 dulu. Stick to kertas 1. Objektif ujian bertulis, objektif aneka pilihan, 40 soalan jawab semua ABC. 40 markah, 1 markah untuk setiap satu soalan. Okey. Konstruk dia tidak perlu memahami. Tempoh ujian ialah konstruk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis daripada tajuk-tajuk tingkatan tajuk-tajuk yang telah kamu belajar tingkatan 4 dan 5. Tempoh ujian 1 jam. 1 jam. Cakupan konteks ialah itulah tingkatan 1 hingga 5. Daripada tingkatan 1 hingga 5 yang kamu pelajari itu, tingkatan 1 contohnya ada soalan berkaitan dengan asas seni reka ya, bahasa seni dan sebagainya ya. Dan pelbagai lagi lah. Okey, aras kesukaran 532 ya. 5 rendah, 3 sederhana dan 2 tinggal. Kaedah perskoran dikotomus. Alatan tambahan, tiada alatan tambahan, bawa je pensel dan otak kamu untuk menjawab soalan. Okey, ujian kertas 2, ujian melukis kertas 2, ujian melukis amali ya. Amali kau bawalah kertas, pena warna, spray tidak dibenarkan. Ada 2 jenis, iaitu collage dan juga montage tidak dibenarkan, yang lekat-lekat tanpa-tanpa. Tapi mewarna, macam mana cara mewarna, mengecat dan sebagainya, semua dibenarkan untuk soalan ini ya. Ada 6 soalan yang akan diberikan. Okey, ini specialnya. 6 soalan yang akan diberikan pada hari yang sama kertas 1 berjalan. Contohnya kertas 1 hari ini. Jadi hari ini diberikan soalan untuk kertas 2. Dan kamu boleh berlatih sehingga minggu hadapan hari yang sama, 7 hari. Hari yang ke-7 itu kamu buat ujian kertas 2. Mudah bukan? Kita boleh berlatih bersama-sama. Okey. 60 soalan. Okey, jumlah markahnya 50 markah. Okey, ke pemberatannya ya 50 markah. Okey. So 40 50. Okey. So, konstruk dia mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta karya. Okey, tempoh ujian 3 jam. 3 jam di dalam bilik peperiksaan. Okey, standard kandungan, cakupan konteks, standard kandungan di SKP dan sebagainya, itulah dari tingkatan 1, tingkatan 5 melukis je. Okey, senangnya. Nanti kita kau punya. Okey, kaedah perskoran, analitik dan holistik. Alatan tambahan tiada, alat melukis. Itulah alat melukis, alat mewarna, alat mengecat. Catatan kan. Okey. Itu kertas 2. Senang bukan? Faham kan? Okey. Kertas 3 kerja khusus pentaksiran pusat. Okey, markah kamu akan di-key in di dalam sistem lembaga peperiksaan Malaysia. Okey. Jadi ingat, tidak hantar, tiada markah sama seperti tidak mengambil subjek tersebut. Apa guna kamu belajar tingkatan 4 dan 5, tiba-tiba tingkatan 5 kamu tidak mau buat kerja dan dianggap tidak mengambil subjek tersebut. Sia-sia hidup. Okey. So, ada 4 tugasan, jawab 1 tugasan. Ada 4 soalan sebenarnya. Okey. Jawab 1 je tugasan. Dan ini adalah markah 100 markah ya, 100 markah. Ya. Okey. Dia punya kaedah konstruk, imitasi, manipulasi, ketepatan, artikulasi, naturalisasi dan sebagainya lah. Okey, untuk membuat folio yang tebal itu, kamu penjanaan idea, pemikiran, pengubahan daripada idea ini kepada idea itu, dan berbagai lagi nanti kita akan tunjuk di kelas lah. Okey. Daripada ni tempoh ujian daripada Februari hingga Julai, 6 bulan. 6 bulan belum siap. 6 bulan dia bagi masa. 6 bulan takkan tak boleh siap kot. Gitu. Okey. So, kita akan buat dalam masa 3 bulan. Boleh kan 3 bulan? Boleh sebenarnya. Tak ada masalahnya. Ini kau yang tak pandai melukis, tak pandai mencipta, tak pandai apa, di sinilah, inilah waktunya. Okey. So, cakupan konteks sama daripada tingkatan 1 hingga 5 mengikut piawai, aras kesukaran, analitik, holistik, kaedah perskoran dan juga alatan tambahan dia.
Bukan saja alat melukis, alat memotong, alat membinding, alat menampal, ini semua ada. Pelbagai jenis alat. Okey, ada 3 kertas. Ingat ada 3 kertas. Kertas 1, 2 dan 3. 1 dan 2 kita buat di dewan peperiksaan. Kertas 3 kita buat dalam kelas, buat di rumah bersama-sama. Okey. So, boleh faham? Okey, ini adalah contoh soalan item ya. Okey. Satu je soalan lah saya bagilah. Ilustrasi dia bawa menunjukkan ini soalan macam biasalah, soalan biasa kan. A B C, jawab A B C. Kemudian soalan yang kedua ialah mengapakah melurut penting dalam proses anyaman? Okey, melurut tu anyaman. Kamu belum belajar lagi kan? Jadi melurut anyaman tingkatan 3, tingkatan 3. Okey, kan kamu wajib semua ambil PSV kan, kecuali kelas muzik dan kelas bahasa Arab tu. Tapi kamu yang ambil PSV, KRK, Mutiara, Zamrud, dah tahu dah belajar lah tingkatan 3 ni. Okey, saya tak nak bagi jawapan ni, contoh soalan dia, ya. Okey, next. Okey, ini adalah contoh soalan juga. Ini adalah contoh soalan. Salah satu bukan. Okey, ini contoh soalan kertas 2. Okey. Okey, kertas 2. Okey. Soalan diberi seminggu awal berlatih. Okey. Anda seorang penyelam telah menemui sebuah bandar dasar laut yang unik. Bandar dasar laut Atlantis kau. Kan? Sudah ada idea. Kelihatan makhluk aneh separuh manusia yang punya badan bersisik. Apa tu? Selain daripada duyung dan berwarna-warni sedang menjalankan pelbagai aktiviti. Sudah nampak dah Aquaman dan sebagainya lah. Okey, tempatan mereka dibuat daripada pelbagai cengkerang laut. Sudah duyung lah. Dan dihiasi dengan batu karang dan rumpai laut yang pelbagai bentuk dan warna. Gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada aksi jalinan warna dan bentuk. Ada idea, senang. Apa dalam duyung, mermaid, Little Mermaid, Disney. Okey. So, kalau kertas 3, macam inilah soalan dia. Anda dikehendaki membuat kajian menghasilkan satu reka bentuk penghadang ruang menggunakan kerah batik. Penghadang ruang tu apa? Penghadang ruang yang temakan landscape. Menghadang ruang tersebut mestilah hasilan batik, kain batik. Ilustrasinya boleh melegakan ketegangan pesakit sementara menunggu masa untuk perawatan di hospital. Okey, berdasarkan kajian tersebut, reka bentuk penghadang ruang anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut. Iaitu bahan dia apa? Kayu atau bahan yang bersesuaian, bingkai, kain yang bersesuaian, 150 saiz minimum dan saiz minimum 150 cm kali 60 cm. Teknik batik lukis. So, kita akan hasil karya akhirnya batik lukis. Cikgu, saya tidak pernah belajar batik. So what? Kita buat sama-sama lah. Cikgu ajar kan? Size minimum 150 cm kali 60 cm. Maksudnya berapa? 1 meter 50 cm kali tak sampai 1 meter 60 cm. Okey. Besar, memang besar, tapi kita seronok kan. Okey, ini salah satu contoh soalan yang pernah keluar hari itu, batik. Okey, untuk tahun KSSM yang 2021. Okey, so ini adalah contoh dari lembaga peperiksaan Malaysia. Saya harap kamu faham tentang inilah kertas format pentaksiran SPM. Jadi bila cikgu cakap tu macam boleh lah, macam boleh saya ya, walaupun saya kelas belakang, kelas tengah, apatah lagi kelas yang pertama. Okey. Setakat itu saja format pentaksiran. Jadi soalan dia dengan pendidikan seni visual ni, pendidikan seni visual PSB, apa yang saya boleh kerjaya, apa yang saya boleh buat? Soalan dia. Jadi kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Okey? Dengan pendidikan seni visual, kerjaya apa yang saya boleh dapat, ya? Okey, kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semoga berbahagia.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua? Dan anda telah pun meningkat, meningkat naik setahun lagi dan telah pun berada di tingkatan 4. Dan ini merupakan mata pelajaran SPM ya, SPM mata pelajaran elektif untuk tingkatan 4 dan 5 ya. Salah satunya daripada banyak-banyak mata pelajaran elektif untuk kelas ini, iaitu pendidikan seni visual ya. Dalam pendidikan seni visual kamu kena tahu kamu ada 3 kertas SPM yang kamu perlu jawab untuk mendapatkan markah dalam SPM nanti ya, sejak pelajaran Malaysia ya, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Tapi hari ini kita tidak akan bincangkan tentang kertas 1, 2, 3 tersebut. Kita bincangkan kepada isi kandungan, lebih kepada isi kandungan pendidikan seni visual tingkatan 4, apa yang kamu akan pelajari sepanjang tahun ini. Ini adalah paparan ini adalah merupakan paparan buku teks ya, buku teks PSB ada yang sudah dapat ya. Okey. Paparan untuk pendidikan buku pendidikan seni visual tingkatan 4. So, kita akan mula pada hari ini dengan mengenali, mengetahui tentang isi kandungan pelajaran ya. Kita ada lebih kurang ada 9 tajuk ya, 9 tajuk di sana. Kita akan kupas sedikit saja ya sebagai pengenalan ya. Yang pertama tajuk dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Kalau kamu tidak nampak, saya besarkan. Okey, di sana. Okey, besar lagi. Okey. Sejarah dan apresiasi seni visual. Tajuk yang pertama ialah alat kebesaran dan perhiasan diraja. Alat kebesaran, apa dia yang dikenali sebagai alat kebesaran, kita akan belajari nantilah. Ini ada pengenalan saja. So, saya akan paparkan isi kandungan saja. Okey. Alat kebesaran perhiasan diraja, jenis-jenis dia, fungsi dia, apakah alat-alat tersebut. Kemudian tajuk yang kedua ialah dalam bidang yang kedua juga, bidang kedua ialah seni halus. Tajuk yang kedua ialah seni lukisan. Okey, semasa tingkatan 1, 2, 3, tingkatan 2 dan 3 terutamanya kamu telah mempelajari tentang seni lukisan. Jadi kita akan mengenali, kali ini kita akan mengenali siapakah pelukis-pelukis tokoh-tokoh barat, okey, yang memperkenalkan lukisan-lukisan yang jadi masterpiece, okey. Okey, so untuk tajuk yang ketiga ialah tajuk ketiga mana? Tajuk ketiga ialah seni catan ya, seni catan ada di sana, seni catan. Okey, seni catan, tajuk seni catan masihlah dalam bidang seni halus tadi, seni catan. So, sama juga dengan seni lukisan, kita akan mempelajari sebahagian daripada tokoh-tokoh dan juga karya-karya seni catan barat ya. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada tajuk seni cetakan. Juga mengetahui tentang tajuk 4 seni cetakan. Kita akan mempelajari tentang seni cetakan barat. Okey. Pada awalnya bagaimana awal diperkenalkan dan macam-macam lagi lah. Kamu akan mempelajarinya. Tak banyak ada 9 tajuk. Ini tajuk keempat. Tajuk yang kelima, mana tajuk kelima? Okey, tajuk yang kelima ialah reka bentuk landscape ya, reka bentuk landscape. Okey, kita besarkan di sana. Okey, reka bentuk landscape. Prospek dan hala tuju reka bentuk landscape. Jadi sedikit saja. Prospek masa depan. Okey, kerjaya yang dapat dibuat dengan mempelajari tajuk reka bentuk landscape ni, apa yang kita boleh buat pada masa akan datang. Mungkin kita ada minat, jadi kita akan bekerja dalam bidang itu. Itu prospek dan hala tuju reka bentuk landscape. Sama juga dengan reka bentuk dalaman, prospek dan hala tuju reka bentuk dalaman. Okey, akan datang nanti kita, mungkin ini salah satu kerjaya yang jadi pilihan kamu. Okey, besar sudah kamu kan. Okey, so tajuk yang ketujuh di bawah bidang seni craft ya, seperti kita tahu seni ukiran menjadi pilihan tingkatan 4, seni ukiran. So kita akan mempelajari tentang ini adalah kesinambungan.
Okey, so kita akan mempelajari tentang prinsip asas seni ukiran. Ukiran apa? Alat dan bahan seni ukiran. Okey, ukir tu macam mana? Ukiran kayu, ukiran batu, ukiran logam, ukiran yang terpahat di hatimu. Okey, motif ukiran, jenis ukiran, bentuk-bentuk silat dan proses seni ukiran. Itu semua kamu boleh. Okey, saya cuma memberikan sedikit saja. Kamu bacalah buku teks itu. Kemudian dalam bidang seterusnya ialah bidang komunikasi visual. Okey, bidang komunikasi visual tajuk 8 seni reka grafik tingkatan 3 tahun lepas semua belajar tentang typografi, tapi tingkatan 4 kita akan sambung dengan ilustrasi. Apa yang dimaksudkan dengan ilustrasi, definisi ilustrasi, jenis-jenis media dan teknik, penjanaan idea bergambar dan sebagainya. Kamu akan mempelajari tentang ilustrasi ya, ilustrasi poster, ilustrasi imagen, buku, muka hadapan buku, majalah dan sebagainya lah. Itulah ilustrasi ya. Okey, so yang tajuk terakhir, tajuk 9 ialah seni foto ya. Tingkatan 2 dan tingkatan 3 juga ini adalah kesinambungan daripada tajuk tingkatan 2 dan 3, iaitu seni foto. Ini genre. Kenapa genre? Bukan genre ya, genre. Fotografi. Itu definisi genre dalam fotografi, jenis dan fungsi komunikasi visual dalam genre fotografi dan kepelbagaian genre fotografi dan juga ikon fotografi Malaysia. Siapa dia yang terkenal? Saiful Nang yang saya kenal ya, seantaranya, dan pelbagai lagi lah. Okey. Ramai lagi sebenarnya ikon fotografi Malaysia yang memenangi anugerah peringkat kebangsaan dan anugerah peringkat antarabangsa sama ada nasional dan ataupun luar negara. Okey, kita akan mencari ikon-ikon tersebut lah. Okey, kita ada 9 tajuk. Okey. 9 tajuk. Okey, 9 tajuk daripada sejarah dan apresiasi seni visual, bidang seni halus, reka bentuk dan seni craft. Okey, seni craft dan komunikasi visual. Jadi saya harap kamu akan sebelum kita pergi kepada tajuk yang pertama itu, kamu cuba selak dulu dan baca dulu untuk mengetahui dulu mungkin kamu tidak memahami, kurang memahami kerana tidak pernah berjumpa dengan benda-benda itu dalam buku teks tu. Jadi kamu baca dulu, mengetahui satu tindakan yang awal dan memahami itu, nanti kemudian cikgu fahamkanlah kalau kamu tidak faham. Tapi kalau saya rasa kamu dah besar, jadi bila kamu baca kamu boleh faham lah. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Semoga kamu berbahagia selalu dan jangan lupa untuk selak dan baca buku elektif SPM pilihan kamu, pendidikan seni visual tingkatan 4. Walaupun kamu dipaksa untuk mengambil pendidikan seni visual, mata pelajaran ini tidak sukar untuk lulus, tidak susah, tetapi tidak juga terlalu mudah untuk mendapat cemerlang di dalam mata pelajaran ini. Okey, so nasihat saya dan nasihat saya yang kemudiannya kita dengar lagi pada hari dan waktu yang lain yang sama pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.